Hai semua, pada hari ini kami akan bercakap tentang satu isu yang telah kembali tular dan menggemparkan dunia. Pada 7 Oktober 2023, kita digemparkan sekali lagi dengan konflik antara Palestin dan Israel. Dan jenayah kemanusiaan yang berlaku pada kali ini adalah lebih dahsyat dan di luar jangkaan kita. Anda tahu tak apa yang dimaksudkan dengan jenayah kemanusiaan? Jadi jenayah kemanusiaan ini merujuk kepada penyalahgunaan hak asasi manusia dan penganiayaan terhadap individu atau masyarakat, terutama yang berlaku dalam konteks seperti penyalahgunaan senjata dan apa-apa tindakan yang adanya penganiayaan dan kezaliman. Dalam konflik Palestin-Israel telah mencatatkan sejarah yang sangat panjang melebihi 1 abad, dan pergelutan antara dua negara ini menatijahkan dengan membangunnya satu negara Israel di atas tanah Palestin pada 1948. Dan pada 7 Oktober 2013, kita digemparkan sekali lagi dengan serangan tanpa henti oleh Israel ke atas Palestin. Menurut Michael Lin, seorang anggota PBB yang bertugas untuk melaporkan keadaan Palestin sejak 2016, beliau mengatakan skala kematian dalam tempoh yang singkat ini menunjukkan kadar yang tertinggi pada abad ke-21. Ya, betul tu. Kalau kita lihat kepada laman sesawal yang berautoriti dan juga laporan-laporan akhbar yang terkini, makin bertambah bilangan orang yang mati itu di Palestin. Menurut laporan akhbar yang terkini, pada hari ini iaitu yang bertarikh 4 Januari 2024, telah mendapati bahawa 30,676 rakyat Palestin telah terbunuh semasa serangan Israel, dan ini juga termasuk bilangan orang awam. Jadi antaranya adalah 12,040 orang kanak-kanak, 6,103 wanita, 241 pekerja kesihatan dan 105 wartawan. Dan dalam kalangan tersebut terdapat yang antara yang cedera dan yang hilang dan yang telah mati. Dengan ini kita dapat lihat semakin hari demi hari semakin bertambahnya bilangan kematian. Kerana apa? Kerana ini disebabkan oleh pembunuhan beramai-ramai oleh pihak Israel. Jadi kita dapat lihat bagaimana serangan ini telah merangkut nyawa ramai rakyat Palestin. Dikatakan serangan selama 3 bulan lebih ini mencatatkan serangan yang paling teruk dalam sejarah. Pada minggu pertama sahaja, Israel telah menjatuhkan sebanyak 6,000 bom ke atas rakyat Palestin, iaitu jumlah yang hampir sama dengan bom yang telah dijatuhkan ke atas Afghanistan dalam serangan Amerika Syarikat. Jika kita membuat perbandingan dengan serangan yang dilakukan oleh Amerika Syarikat ke atas Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia Kedua 1945, serangan Israel ke atas Palestin adalah jauh lebih teruk. Ini kerana jumlah bom yang dijatuhkan ke atas Hiroshima dan Nagasaki ialah sebanyak 15,000 tan bahan letupan, manakala ke atas Palestin sebanyak 12,000 tan bahan letupan. Tambahan pula, teknologi persenjataan Israel boleh dikatakan 2 kali lebih kuat daripada bom nuklear. Bahan letupan yang dihasilkan oleh Israel mengandungi bom gugusan dan fosforus yang menyebabkan pembekakan, keracunan serta melecu yang teruk apabila terkena kepada rakyat Palestin. Jika dilihat kepada kawasan pengeboman, kawasan Hiroshima adalah sebanyak 900 km persegi, manakala Gaza pula tidak melebihi 360 km persegi. Jadi, saya boleh katakan serangan Israel ke atas Palestin kali ini jauh lebih teruk kerana serangan mereka tidak pernah dibuat oleh mana-mana negara sebelum ini. Ya, betul tu. Kalau kita lihat juga, selain dia melakukan pembunuhan beramai-ramai, mereka juga melakukan pengeboman di tempat-tempat awam, dan ia akan menjejaskan infrastruktur awam di Palestin. Antara yang terkesan di Palestin adalah termasuk 318 sekolah, 1,612 kemudahan perindustrian, 169 kemudahan kesihatan, termasuklah 23 hospital, 57 klinik dan 89 ambulans, 201 masjid, 3 gereja dan 169 pejabat akhbar. Justru itu kita dapat lihat mereka sangat mensasarkan tempat awam. Kerana apa? Kerana di situ mereka dapat melakukan pengeboman dan bilangan yang terkorban juga semakin meningkat.
Jadi kita dapat lihat bagaimana jenayah kemanusiaan yang dilakukan ke atas mereka dengan melumpuhkan infrastruktur awam dan juga yang menjadi keperluan asas dan utama kepada mereka. Jadi secara ringkasnya kita dah melihat jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel ke atas Palestin sangat kejam dan melampaui batas. Okay, so Basha, tadi kita dah tengok berkaitan dengan tindakan jenayah kemanusiaan yang telah dilakukan oleh Israel, betul? Betul. Jadi sekarang kita nak cerita pasal apa pula? Kita cerita pasal apa hubung kait jenayah Israel ini dengan fiqh jihad dan Konvensi Geneva. Dalam terdapat 4 garis panduan dalam berjihad. Jihad tu sendiri adalah umum dengan perang. Perang tu adalah perkara yang khusus. Maksudnya dalam jihad tu sendiri ada jihad hawa nafsu, ada jihad dari segi akhlak dan sebagainya. Jihad dengan secara fizikal. Jadi sekarang kita nak cerita tentang jihad secara fizikal lah, iaitu perang. Jadi perang tu adalah skop daripada jihad tu sendiri. Okay. Jadi kita nak cerita tentang fiqh jihad dan hubung kaitnya dengan tindakan Israel terhadap rakyat Palestin tu. Dalam fiqh jihad terdapat garis panduan yang telah ditetapkan. Antaranya tidak boleh melampaui batas. Kita tengok sendiri sekarang Israel telah melampaui batas, sedangkan rakyat Palestin tu tak ada senjata yang kuat pun. Batu. Kadang-kadang diorang buat sendiri senjata yang guna gas. Kan. Mereka tembak kanak-kanak yang tak berupaya lah, kan orang kata lemah. Jadi sebenarnya dalam Islam sendiri, kalau kita nak membunuh, ada syaratnya, iaitu mestilah orang tu memerangi kita. Orang yang tak mampu untuk angkat senjata, kita tak boleh perangi. Tak boleh untuk kita mengelar, potong mayat-mayat tawanan perang kita ke, tak boleh. Tapi kita tengoklah sekarang Israel dia buat apa sekarang? Curi organ. Ya, dan dijualkan di pasaran-pasaran gelap. Sangat-sangat kejam. Israel dia mengkhianati perjanjian gencatan senjata, betul? Baru-baru ini ada. Dengan alasan untuk mempertahankan diri. Okay. Jadi kat situ sangat-sangat bertentangan lah dengan apa yang telah digariskan oleh fiqh jihad. Okay, korang tahu tak apa itu Konvensi Geneva? Pernah dengar? Tak. Okay, Konvensi Geneva ni dia merupakan satu undang-undang antarabangsa yang mana jika sebuah negara itu nak pergi berperang, dia kena ikutlah garis panduan yang dikeluarkan oleh Konvensi Geneva. Maksudnya negara tu tak boleh sesuka hatilah nak pergi bom tempat tu, nak pergi bunuh orang tu. Okay, kalau negara tu dia tak ikut undang-undang tu, dia boleh kena tindakan lah kat atas negara itu. Mungkin diorang kena ganti rugi balik apa yang kerosakan yang diorang buat dan sebagainya lah. So boleh nak dirumuskan dalam garis panduan yang dikeluarkan oleh Konvensi Geneva ni, tak jauh pun dengan apa fiqh jihad punya panduan juga, yang mana tak boleh bom tempat yang ada tempat orang awam, hospital, sekolah dan tempat ibadat pun kita tak boleh nak kacau. Dan mesej utama yang dikeluarkan dalam Konvensi Geneva ni adalah dilarang menggunakan senjata-senjata yang tidak boleh membezakan antara orang awam dan kombatan atau senjata yang mengakibatkan penderitaan dan kerosakan yang tidak munasabah. Tapi kalau kita tengok lately ni dekat berita, dekat media sosial, apa yang dilakukan oleh Israel? Sangat kejam banget. Antaranya macam yelah ambil organ dalaman mayat dan jual di pasaran gelap. Sangat kejam tu. Satunya pernah dengar tak gas white phosphorus? Oh, gas phosphorus. Ya. Benda tu Bukannya dilarang ke tu? Kalau ikutkan dunia melarang untuk kita gunakan gas tu, sebab gas tu sangat membahayalah kalau terkena dekat badan manusia. Tapi Israel tetap gunakan jugalah gas tu. Nampak dia melanggar apa yang dikeluarkan oleh Konvensi Geneva ni lah. Kalau tengok jenayah yang dilakukan oleh Israel ni, memang tak terkatalah dia punya senarai tu banyak. Buka berita banyaklah jenayah. Dengan bom apa? Bom orang awam ya, bom hospital, Even gereja pun. Garis panduan yang telah ditetapkan oleh Konvensi Geneva, fiqh jihad, kan? Agak-agak tindakan Israel ni bertepatan atau tidak?
dijawab.